dan corak yang dapat membezakannya dengan kehidupan orang lain. Di antara lunas-lunas dan corak tersebut ialah yang pertama, berpegang teguh kepada Islam secara praktik, kerana iman itu bukanlah angan-angan semata-mata, tetapi iman itu adalah suatu yang termeteri dalam hati dan dibuktikan benar oleh amalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-44 surah yang kedua, surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, kamu memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, kamu menyuruh manusia lain dengan kebaikan, wa tansaw anfusakum, dan kamu tansa, kamu lupa, kamu melupakan diri kamu sendiri, anfusakum wa antum tatluna alkitab, padahal sedangkan kamu adalah orang yang membaca alkitab. Kalimah dekat sini tatlu, bukan taqra'u. Quran ada dua kaedah bila sebut berkenaan dengan bacaan. Satu iqra', satu utlu. Apa beza iqra' dengan utlu? Iqra' membunyikan daripada kalimah qur. Kalimah qur maksud dia bunyi. Quran bunyi yang banyak kali, berulang-ulang. Formula ni selalu kita kongsikan dengan tuan-tuan. Bila satu, dia akan sebut benda tu farah. Bila banyak gembira, dia akan jadi farhan. Redha, satu benda puas. Ridwan, banyak benda puas. Bila sebut kata qur, satu bunyi, Quran banyak bunyi. Ada alif lam di depan, dia menunjukkan ikhtisas, menunjukkan kekhususan, pengkhususan. Satu bacaan khusus yang diulang bunyinya, satu bacaan khusus yang diulang-ulang bacaannya, satu bacaan yang khusus yang dipusingkan bacaannya tanpa henti. Dan daripada segi maknawinya adalah serupa dengan apa yang disebutkan secara fizikal. Bukti jelas, kita baru selesai salat maghrib, 5 minit selepas daripada Pulau Pinang salat maghrib, kita akan jumpa kawan-kawan kita di Perlis salat maghrib. Selepas daripada Perlis salat maghrib, dia akan naik ke selatan Thailand. Jarak lebih kurang dengan kita mungkin mencecah setengah jam. Kemudian waktu tu tadi bila semakin bergerak, waktu solat akan sampai pula ke Bangkok. Boleh faham tuan? Kita dah habis dah ni solat. Kita habis solat, kawan kita di utara baru nak mula solat. Bacaan wajib dalam solat Al-Fatihah. Ambil dari Quran, Ummul Quran. Al-Fatihah tak berhenti 24 jam. 24/7 Al-Quran diulang. Baru gamak maghrib sampai di kawasan sekitar Mahong Son, kita dah habis solat isyak di sini. Elok dah habis solat isyak. Isyak ni tadi akan terus sampailah ke kawasan sekitar Afrika. Kurang lebih 9 jam kita akan masuk solat subuh. Kita sama suratul Fatihah di sini. Dan benda itulah yang akan berpusing dan berpusing tanpa henti. Sebab tu sifat Al-Quran daripada mukjizat ini adalah satu bunyian yang tidak pernah hentinya. Walaupun kita berhenti baca, tetapi Al-Quran itu tetap diteruskan bacaan. Boleh faham? Boleh nampak? Ayat ni orang suka ambil imbalan pada perjalanan azan. Kita dah habis azan, azan terus lagi berkumandang sampai ke habis pusing bumi selagi mai balik kat kita. Dan benda tu tak putus selagi mana adanya syiar. Sebab tu pentingnya kita solat. Dan kerana itu juga bila sebut kata Quran, cukup sekadar membunyikan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh kamu, bacalah
Cepat baca, pakat baca. Baca mana yang Allah Ta'ala suka? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu baca dengan nama Allah yang menciptakan kamu. Kata Ibnu Katsir, bukan takat kamu baca dengan nama Allah yang menciptakan kamu, tetapi kamu baca dengan kamu rasa kamu ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang Maha menciptakan. Barulah kamu akan dapat maksud sebenar Iqra'. Bila sebut kata utlu, yang disebutkan juga pada ayat ke-44 ini, wa antum tatlunal kitab, wa antum tatlunal kitab, daripada kalimah utlu. Daripada kalimah utlu tersebut berubah nilainya sampai jadi tatluna, dan dia akan jumpa kalimah tilawah. Pernah dengar kalimah tilawah? Majlis tilawah Al-Quran. Dia bukan takat baca, dia kena ada faham maksud. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri maupun kebangsaan, dia mesti kena ada orang yang baca sari kata. Walaupun orang yang baca tu halim, dia tak kata halim kata, tapi dia tetap kata sari kata. Mungkin orang yang mula-mula baca terjemahan tu nama dia sari kot. Sebab tu sampailah kita lekat nama sari kata. Padahal yang duk kata tu halim, kadang-kadang Sofian, kadang-kadang Harun. Dan dia mesti kena ada benda tu. Kalau tak ada, kita tak jumpa lagi. Sebab nilai tilawah salah satu daripada 4 perkara. Nombor 1 kena baca, nombor 2 kena faham terjemahan dia, nombor 3 kena amalkan, dan nombor 4 kena hidupkan benda tu dalam kehidupan kita. 4 benda ni barulah dia masuk dalam kumpulan wa antum tatlunal kitab. Kerana itu di hujung ayat ini Allah Ta'ala sebut afala ta'qilun, adakah kamu tidak mahu berfikir, tidakkah kamu berusaha untuk fikir benda ni? Sebab itu perkara yang paling besar yang disebutkan juga pada surah Saf ayat yang ketiga, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kebencian di sisi Allah. Maqtan, dia ada fathatain, sama juga formula dia, iaitu tambahan, iaitu adanya tanwin, adanya alif. Maksud dia berat benda tu, besar bencinya Allah, sangat besar kemurkaan Allah, sangat besar tak sukanya Allah bagi orang itu di sisi Allah, iaitulah mereka antaqulu ma la taf'alun, mereka yang mengatakan sesuatu tetapi dalam masa yang sama tidak mahu kerjakan. Cakap tak serupa bikin, cakap lain buat lain. You are not walk the talk. Dia tak buat benda yang dia cakap, dan dia duk cakap benda yang dia tak buat. Dan benda ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran mengundang kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Hujatul Islam Al-Ghazali telah mengatakan 2 orang lelaki telah menimpakan musibah. Dalam kitab dia tulis musibat padaku. Orang alim yang cabul dan orang jahil yang beribadat. Si jahil memperdaya orang ramai dengan ibadahnya, si alim pula memperdaya orang ramai dengan kecabulannya. Yang ni maksud dia, orang yang ibadat duduk dalam keadaan dia tu jahil, manakala orang yang alim pula cabui, orang alim pula senyap, orang alim pula jadi syaitan bisu, orang alim pula duduk dalam keadaan membatu diri, bukan membantu tetapi membatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada umat Islam dengan sabdanya, kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu lahu ruwatan. Jadilah kamu orang yang memelihara ilmu, dan janganlah kamu jadi orang yang meriwayatkan ilmu. Maksudnya dekat sini, al-ulama al-amilin adalah satu perkara yang kita nak kena usaha bagi jadi kelompok macam tu. Orang yang tahu dan amil, orang yang menjalankan. Dia bukan takat alim, tetapi dia juga buat benda yang dia tahu tu. Cuma hari ini al-ulama al-alimin, kita tahu banyak benda, dan banyak benda yang kita tahu ni tadi duduk dalam keadaan tahu saja, iaitu teori, praktikalnya tidak. Dan sebab tu pada tajuk yang pertama ini,
Fadilatul Syekh Fatih akan disebutkan, siapa-siapa yang mengaku sebagai Islam, sifat keislamannya itu muncul daripada praktikal amal. Guru saya, Allah yarhamhu, Tuan Haji Zakaria, bila tanya dekat dia berkenaan dengan apa itu Islam, dia kata Islam itu ada tip. Islam itu ada tip. Tip dia. Apa tipnya? Yang pertama T, tasdiq. Yang kedua I, ikrar. Duduk dalam keadaan kita mengaku, mengucapkan. Dan yang ketiganya P, praktik. Tiga benda ni ada, TIP ni ada, hidup kita akan dibawa dalam keadaan pandang orang pada kita Islam, kita pandang orang juga dalam keadaan mudah untuk bersangkut Islam, dan kita senantiasa diselamatkan oleh Islam. Yang ni yang kita habaq. Kalau lori gula, dalam lori itu bubuh gula saja, jatuh pilah tak mana pun, yang akan keluar pada lori itu adalah gula. Lori gula, cap gula perai, bawa pi kona Bukit Salbihah, tak tahu ayat hujan mai melimpah ke apa ke, leceh, tunggil lori gula. Pasti kalau terbuka pintunya, jatuh keluar barang daripada lori gula tu tadi, akan keluar daripada lori itu adalah gula. Sebab tajuknya pun gula, pekerjanya pun daripada kilang gula, lori pun milik kilang gula, yang keluar pastinya gula. Tetapi masalahnya lah ni tidak. Dia buat slip order, kan? Dalam tu gula ada kot 2 bandel. Yang lain semua ada slip macam-macam. Barang-barang Shopee, barang-barang Lazada, ada ketum RM5 sebungkus, kan? Jadi kalau sifatnya sedemikian, jatuh pilah tak mana pun akan keluar benda yang dia bawa. Sebab tu Islam selalu kita sebutkan dan kita pesankan, it's not enough to say or to declare that I am Muslim, but you have to show that you are Muslim. Islam bukan takat kena habaq kat orang lain semua kata aku Islam, tapi kena tunjuk sifat nilai keislaman tu. Kita duduk dalam keadaan yang hari ini saya sendiri berdepan dengan kelompok yang murtad. Benda ni bukan benda yang tabu dalam masyarakat dan hidden, tidak, terang-terangan. Mentionnya di court, tak mana betul gantung, dekat banyak kes. Tapi kita ambil ni kes yang orang yang bukan Islam asal. Ada orang yang masuk Islamnya sudah mencecah lebih daripada 30 tahun. She take all the benefit of Islam. Dia dapat banyak kelebihan sebagai seorang Islam. Sampailah nak habis dah dia punya khidmat dia tu. At the end dia kata dia tak mau Islam. Anak-anak dah besar dah. Anak-anak dah besar dah. Dan kita cuma boleh untuk absorb impact tu saja. Untuk tahan dia jangan keluar. Sebab dia main dengan segala macam teori dan macam-macam faham yang dia bawa dan meletakkan keburukan ke atas Islam. Dan bila kita jumpa dengan golongan macam ni pun selalu kita tanya, apa salah Islam dekat you? Depa dengan jelas siapa abang, dak, Islam tak salah. Orang Islam yang banyak buat benda yang tak baik dekat dia, banyak buat benda yang tak elok dekat dia. Bagi dia lah tak elok lah. Dan perkara ni adalah perkara yang cukup membumi pada hati kita sebenarnya. Hatta satu nilai senyuman itu pun amat berharga di kalangan umat Islam. Satu nilai senyum. Dia boleh letakkan di situ, tengok aku senyum kat orang Islam tak senyum balik kat aku. Dia akan habaq kata macam ni kat orang Islam. Padahal dia jumpa orang Islam yang MA, Angkut Ayun, bukan master. Dia tak jumpa dengan orang Islam yang baik-baik. Dan orang macam ni kita jumpa kerap. Sebab kita dah duduk hadap dengan mereka, kita jumpa kerap lah. Sebab tu banyak benda yang sebenarnya saya selalu ingatkan pada diri saya paling utama. Bila duduk di mana-mana tempat, behave diri kita. Sebab nilai yang Nabi SAW sebutkan, la yarham wa la yurham. Kalau kamu tak duduk dalam keadaan hormat pada orang, orang tak akan hormat pada kamu. Dalam imbalan maksud yang lain, kalau kamu sendiri tak ada rasa nak hormat pada Islam, jangan harap orang lain nak hormat pada Islam. Yang duk jadi hari ni. Ni. Bila adanya satu-satu pihak yang nak menegakkan syiar,
kita pula jadi orang yang menentang kelompok ni tadi. Kita pula yang duk provoke orang yang nak mengangkat syiar Islam. Kita pula yang rasa macam benda ni tak boleh ni, tak harmoni ni, tak toleransi ni. Tuan-tuan, macam mana kita nak tolerate dengan benda yang telah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, satu-satu benda yang telah pun dijelaskan keharamannya. Tak ada ruang, tuan-tuan, tak ada ruang. Melainkan kata ulama, orang yang cuba untuk tawar-menawar dengan perkara ini, nak tawar-menawar dengan benda yang Allah Ta'ala haramkan, adalah orang yang mengisytiharkan perang dengan ayat-ayat tersebut. Sebab tu bila kita jumpa pada kalimah illal ladzina amanu wa amilus solihat, satu kata kunci dalam Al-Quran, tak ada, kata ulama, tak ada satu pun ayat dalam Al-Quran yang mana diikat dengan kalimah amanu, yu'minu. Yang ada dalam ayat tu melainkan selepas ataupun sebelum dia akan cerita tentang amal soleh. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Alladzina yu'minu, kata Allah, wahai orang beriman, duduklah kamu dalam keadaan beriman kepada benda ghaib dan dirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan tunaikan infak, berikan, kongsikan rezeki. Buka ayat berkenaan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia main ibadat dia lepas tu. Tuan-tuan buka mana-mana ayat, dia akan main lepas pada tu perkara berkenaan dengan amalan. Tuan-tuan buka ayat tentang haji, ya, dia akan main pula selepas daripada ayat amanu, cerita tentang haji, cerita tentang umrah. Buka surah Al-Hujurat, larangan demi larangan yang Allah Ta'ala letakkan. Jangan mengumpat. Wala tajassasu. Allah Ta'ala kata jangan duduk dalam keadaan tajassasu. Atau kama qala tahassasu. Cari salah orang. Duduk dalam keadaan mengadu domba. Mempelagakan orang. Sebab apa mengadu domba? Itu saya mungkin pernah beritahu. Domba ni dalam bahasa Indonesia maksud dia biri-biri. Biri-biri. Jangan duk nampak Pak Mat Western. Bukan lagi. Biri-biri. Biri-biri ni sifat dia adalah satu jenis binatang yang bukan duk belaga kepala, faham tak? Dia kambing ni, kalau jenis boar, kalau jenis jamna pari, kalau jenis kambing kacang, kambing kampung ni, dia main satu time umur dia akan suka duk belaga kepala, dia suka duk bergaduh lah. Tapi dia pun melawak, dia duk bergaduh-gaduh gitulah. Tapi biri-biri ni susah. Dia susah nak berkeli. Dia cukup susah nak bergaduh dengan kawan-kawan dia. Sebab sifat biri-biri ni shepherd, dia mudah menurut. Ada dalam video dia tunjuk macam mana dia susun bekas makanan dalam bentuk love sebab nak ucap happy birthday dekat makcik dah. Sebab PKP juga mereka. So dia guna gambar daripada drone atas tu, ambil gambar kambing biri-biri dia susun penuh duk makan bentuk love. Kan? Ujunglah bentuk love. Buat nama, tulis nama panjang pula. Dia buat kambing biri-biri ni dia susah untuk melawan arus. Kalau kata kawan dia talak tu, dia pun talak tu. Kawan dia naik bukit, talak bukit. Melainkan kambing biri-biri Syawal dalam gambar tu lah. Kan, hilang dalam gua. Sebab tu bila ada orang mengapi-apikan orang yang takkan mungkin boleh bergaduh, maka orang tu digelar sebagai pengadu domba. Boleh faham tak? Mereka ni takkan bergaduh macam ni. Kerja sekali, duduk sekali, berjiran pula, time makan pun kadang-kadang boleh keluar sekali, pergi bercuti pun kadang-kadang sekali, kan? Kerap duduk elok sama-sama. Tiba-tiba ada orang yang main, duk tweet hang, duk tweet aku, dan akhirnya bergaduh. Yang tu dia katakan pengadu domba, mengadu domba. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang beriman dia tak duduk dalam sifat perangai lagu tu. Sebab tu dalam sekian banyaknya ayat Al-Quran, bila tuan-tuan jumpa kalimah iman, balik nanti cek. Buka saja Al-Quran, jumpa kalimah amanu, belakang tu tuan-tuan akan jumpa amal soleh apa yang didatangkan selepas daripada dia. Dia akan main kalimah-kalimah amal ibadat. Dan lebih dahsyat lagi dalam perkara tentang iman yang kita duk sebut, yang kita duk sifatkan pada hari ini, ia adalah satu ketetapan yang menyelamatkan kita di akhirat. Sebab tu bila mana kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sudah pun bukan give up, tapi mereka ada rencana lain selepas daripada nak meninggalkan Islam, mereka ada rencana lain. Mereka dah ada target, mereka dah apa yang mereka nak dan sebagainya.
So bila kita jumpa dengan kelompok ni, mereka akan tunjukkan depan kita betapa mereka tak sukanya dengan Islam. Ada yang mai beritahu kata baru lepas saja makan benda haram. Ada yang mai beritahu baru lepas berjudi. Ada yang mai beritahu tengah minum arak, tunjukkan dekat kita pula dia punya minuman tu tadi. Ada yang tunjuk kata sedang menyembah berhala, ada berhala dekat belakang dia. Bila dia provok kita, kita habaq yang tu dosa, kamu boleh minta ampun. Dia kata yang ni tak dikira keluar Islam, tak lagi, yang tu dosa. Sebab apa saya kata dosa? Sebab kamu tahu benda tu tak boleh, tapi kamu buat dan kamu nak emboss, dia nak boldkan benda tu, dia nak vokalkan benda tu depan kita. Nak abang kata ni, aku buat dosa ni, hang tak rasa. Makna kata bila hang sedap benda tu dosa, ia adalah salah satu jalan taubat. Kata Imam Al-Ghazali, ada 4 kriteria taubat nasuha. Nombor 1, kita tahu benda yang kita buat tu dosa. Yang tu jalan taubat. Tapi kalau kita duk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu tanya hang istighfar siapa? Aku tak tahu, aku tak rasa ada dosa, tapi istighfar pilah. Ini dahsyat punya orang kan. Ini jenis semayang pun teh bumbung. Jenis semayang peluk, bukan kata tiang dekat menara hak yang kubah hak lambang bintang dia pegang tu semayang. Aku tak ada lah dosa, tapi itulah aku biasakan diriku untuk istighfar kan. Ada orang baru ni dia kata ada satu ajaran tu dia ikut, tok guru tu nanti bagi tahu sampai satu masa nanti tok guru akan hilang daripada tempat tu. Tok guru akan tinggalkan tempat ni. Bila anak murid dia tanya, "Pi mana tok guru?" "Aku akan naik ke maqam aku." "Maqam di mana?" "Maqam dekat tempat yang tinggi. Hampa tak boleh sampai maqam tu. Tapi kalau aku duduk sana, aku boleh turun mai lah dekat hampa tak boleh pi, aku boleh turun." Sebab apa ada tok guru nak turun pula? "Aku nanti turun kok lah nak cari rokok apa-apa, aku turun lah. Pasal belah atas tu tak jual rokok. Malaikat-malaikat apa tak boleh, benda tu tak dapat dikesan di sana. Sebab tu bila nak buat maksiat dia nanti turun lah. Tapi kalau selama tu aku tak turun, makna dia ada kat atas." Ni pun ada orang duk ikut. Kan? Tu tak termasuk lagi yang baru bertaubat. Ada masuk ajaran sesat berkenaan dengan kemunculan Al-Mahdi dan sebagainya. Sebab tu iman adalah satu benda yang duduknya dalam keadaan kita ni bersedia ke tidak untuk orang kata nak meraihkan iman dalam diri. Sebab nak meraihkan iman tu kekal sentiasa berada dengan kita, salah satu jalan dia adalah jangan banyak maksiat. Jangan buat maksiat, jangan kekal dalam maksiat, dan jangan ajak orang lain buat maksiat. Iaitu orang yang tak pernah redha dengan maksiat, ya iman boleh duduk dengan dia. Sebab bila mana dia mula dah duduk dalam keadaan mula bermaksiat, melakukan banyak maksiat, kekal dalam maksiat, mengajak orang untuk buat maksiat, maka iman dia akan keluar. Dalam perkongsian kita dahulu tentang sifat akal yang baik ni, bila mana kita buat maksiat, satu orang tu buat maksiat, akal yang baik ni tak akan duduk dengan dia. Sampai bila? Sampai dia kembali bertaubat pada Allah, baru akal itu akan balik mai dekat jasad orang tu. Selama tu dia tak berakal. Kerana apa? Kalau ikut orang yang berakal, kan dalam hukum banyak akil baligh. Maksud dia berakal dan juga telah sampai umur. Bila dia tu akil baligh, selama itulah dia akan tahu benda ni tak boleh, benda ni boleh, ini hak, ini batil. Tapi kalau kata benda tu tak ada, akal tak ada dengan dia, maka dia akan duduk dalam keadaan melakukan maksiat. Dan kerana itu juga nilai iman ini diukur pada wadah ibadat yang mustamir, duduk dalam keadaan ibadat yang berulang-ulang. Dia kena merat, dia kena habis solat, tak letih lah. Tak, orang iman dia tak letih, sebab dia rindu kepada ibadat. Bagi orang awam, bila mana sebut berkenaan ibadat, dibahagikan kepada dua, ada khusus, ada umum. Ada orang yang melakukan ibadat khusus, itulah solatnya, puasanya, zakatnya. Ibadat yang katakan umum, makan, minum, kerja dan sebagainya. Macam mana nak jadikan benda itu ibadat? Fabda'u bismillah, dengan mula bismillah. Dan bila mana kita duduk dalam kerangka kebaikan ini, selama itulah hati kita akan senantiasa senang dengan setiap perkara berkaitan dengan taqwa dan iman. Tapi kalau dah mula kita rasa gelisah, dia main dalam satu keadaan mula-mula dia main pada nilai ghaflah,
Dia main dalam ghaflah. Apa maksud ghaflah? Dia ibadat, tapi ibadat dia ghaflah. Maksud ghaflah ni bukan kita pun duk ghaflah kan. Ghaflah dia sibuk sibuk. Sibuk ni bukan sibuk macam mana? Sibuk duk fikir benda lain. Lalai duk fikir benda lain. Ghaflah dalam bahasa maksud dia lalai, leka, ghalib. Itu ghaflah. Bila banyak ghaflah, dia akan main satu lagi namanya qaswah. Qaswah ni apa dia? Bahasa Melayu ambil jadi kesat. Hati tu bila dia ibadat, banyak ghaflah, banyak kali ghaflah, dia tak rasa benda tu salah, dia tak minta ampun daripada Allah, dia tak rasa benda tu satu benda yang merugikan ibadat dia. Banyak kali dia ulang, kekal duduk dalam nilai ghaflah ketika ibadat, ghaflah akan bertukar menjadi qaswah. Qaswah maksud dia kesat. Hati dah mula kesat. Bila hati dah mula kesat, kata Allah yarhamu Tuan Guru ni Aziz, ibarat tapak kaki yang tebal. Tapak kaki yang kita duk guna untuk berjalan, dia akan jadi satu lapisan yang kerah. Bila mana masa lembut kita suka cuci tapak kaki kita tu dia akan nipis. Bila berjalan tak mana-mana, kaki kita akan boleh detect. Sebab kulit manusia adalah organ terbesar dalam tubuh badan. Dekat tubuh badan kita, organ paling besar adalah kulit. Dan kulit ni dia boleh duduk dalam nilai sensitivitinya ikut kita punya cara penggunaan. Kalau kita duk latam, duk jalan atas tar, tak pakai kasut 3-4 bulan, tapak kaki dia tak payah beli high heel. Tapak kaki bawah tu pun dah tebal dah. Dan bila dah jadi tebal, pijak paku yang besar pun dia tak akan rasa apa. Tambah pula kalau dia pijak duri semalu, duri kemban tu, lagi tak rasa. Tapi kalau kakinya dicuci selalu, ada tata cara penjagaan kaki dia tu, walaupun dia pijak hanya sekecil-kecil duri ataupun kaca serepih, kaki dia akan rasa sensitif dekat benda tu. Dan itu yang dikatakan berkenaan dengan hati. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, zunub ini, dosa ni, daripada kalimah zanbun. Orang Arab dia suka guna perkataan zunub, atau dia suka guna perkataan zanab dalam erti kata ekor. Maksudnya apa? Sifat dosa bila kita buat, dia akan ada ekor, dia akan tinggal kesan, dia akan ada yang menurut. Sebab tu sifat zunub, sifat dosa dia ambil daripada perkataan zunub, zanbun, dia ada nilai zanab. Zanab dia berekor. Dan cara nak cuci dia adalah tak lain tak bukan dengan as-salah, dengan solat. Salah satu paling utama cara nak cuci bekas dosa yang ditinggalkan dalam diri kita. Kita kan ada buat dosa banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, tangan, akal, dosa hati, paling banyak ni. Bila banyak dosa-dosa macam ni, kita nak kena cuci. Kalau jasadiyah, mutatahhirin bermaksud kita berwuduk. Wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tetapi untuk bersihkan kesan kotoran dosa adalah dengan salat. Dan sebaik-baik salat adalah salat yang khusyuk. Macam mana sifat khusyuk? Alladzina yadhunnu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia tahu salat dia ni adalah waktu untuk dia mulaqu rabbihim. Dia nak bertemu dengan Allah. Bila nak bertemu dengan Allah, spesifikasi solat yang dia nak entertain itu adalah solat tertinggi yang dia boleh buat. Dengan niatnya, dengan bacaannya, dengan pakaiannya, dengan wangiannya, dengan persiapan-persiapannya, dengan rujukannya, dengan momen, suasana, environment yang dibina ketika nak solat, semua itu lengkap. Sebab dia tahu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua, dia tahu sesi solat ini pastinya solat takhir. Bukan dia kata mungkin tak. Orang yang berdaya, orang yang mampu untuk mencuci bekas dosa dalam hati dia, mencapai nilai khusyuk, dia tahu dan dia yakin, inilah solat aku yang terakhir ya Allah. Sebab tu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dia menggunakan kaedah konsep matilah kamu sebelum hidup. Selalu kita dengar mati sebelum mati. Yang ni selalu dengar. Junaid Al-Baghdadi juga menggunakan konsep yang sama. Dia kata kita ni kena mati sebelum mati. Maksudnya apa? Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ketika mana paling tidak Allahu Akbar, tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia. Takbir membesarkan Allah, mengharamkan dunia. Tak boleh masuk. Jangan fikir apa, jangan doa apa.
Ni solat kadang-kadang duk asar. Ni duk usya apa. Padahal siapa usya? Dia punya face mask tu muncung lebih sikit. Nampak macam dia duk tengok padahal tak pun. Setan dia suka. Tengah-tengah solat dia fikir kata imam ni baca apa. Dia jadi lagu tu. Syaitan dia suka untuk goncang kita. Dan sebab itu bila orang tu dapat nilai matilah kamu sebelum hidup, bila dia tahu kata dia akan mati, dia sedang ini ibadat terakhir, pastinya ibadat dia akan jadi ibadat yang hidup daripada awal tapak kaki diletakkan ketika berdiri betul menghadap kiblat, kalau takbir diangkat sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia akan rasa nikmat syukur, ya Allah kau sempatkan aku sampai boleh bagi salam. Alhamdulillah bi ni'mati tammat taslihah. Duduk dalam keadaan mensyukuri setiap nikmat yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tapi adakah isunya kita merasakan ataupun kita menarik nilai ini untuk kita letakkan dalam hati kita setiap kali kita ibadat solat? Sebab itu tuan-tuan, perkara yang menjadi tunjang kepada keimanan adalah ibadat yang tulus mulus kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar perkara yang diucapkan, diulangkan dalam pengucapan, tetapi juga merasai setiap denyut nadi perjalanan ibadat, baik daripada setiap rukun yang ada, qaulinya, fi'linya, dirasakan sungguh-sungguh pada qalbinya. Dan dia tahu ibadat ni, satu orang ni kalau dia solat, dia tahu solat ni boleh tak nak jadi bekal dia di akhirat. Dia tahu. Satu orang tu dia mesti tahu termasuklah yang bercakap, dia tahu solat ni boleh pi tak boleh pi. Dia tahu solat ni macam mana. Sebab tu kita adanya ibadah nawafil, adanya solat sunat untuk recover balik benda ni. Sebab tu jangan tinggal solat sunat qabliyah ba'diyah. Kalau nak tengok ranking selepas solat fardu, antara ranking tertinggi adalah solat sunat qabliyah ba'diyah. Sebab tu kita kena usaha untuk jadikan ibadat kita hidup, dan kita hidup adalah untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan kita letakkan note dekat situ dulu. Tajuk yang kedua kita akan kongsi dengan tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang. Dan di hujung daripada apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW daripada hadis riwayat Abu Nuaim, jadilah kamu orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu jadi orang yang meriwayatkan ilmu. Kunu lil ilm ru'atan wa la takunu lahu ru'atan. Dia kena cari orang, dia kena jadi orang yang mewarisi keilmuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mewarisi keilmuan Nabi bukan pada sabdaannya sahaja kita ingat, tetapi setiap gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita ingat. Jadi orang yang menjadi sebab kepada orang lain untuk ingat Allah. Jadi kita jadikan diri kita sebagai sebab untuk orang ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara tuan-tuan, banyak cara. Masjid Surau kadang-kadang ambil peranan benda ni. Dia letak signboard besar-besar, sudahkah anda berselawat? Bila kita tengok perkataan tu, kita terus automatik ingat Nabi SAW. Kita akan ingat Nabi SAW. Kita bawa stiker kat kereta ke, sudahkah anda berselawat? Ataupun kita tulis dalam WhatsApp status ke, kita tulis dalam Facebook ke apa ke, sudahkah berselawat? Orang akan ingat kepada Nabi SAW. Jadi mata rantai untuk kebaikan-kebaikan yang bukan untuk kita tapi untuk dia juga. Sebab itu kaedah dakwah ni ibarat kita mencuci pinggan. Bukan takat pinggan bersih, tapi tangan kita juga automatik akan bersih. Dia bukan takat cuci orang, tetapi dalam masa yang sama niat untuk belajar untuk kita. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji dalam bab fiqh solat dan sebagainya, tuan-tuan akan jumpa beberapa masalah-masalah yang dibawakan dalam pengajian tersebut. Dan ketahuilah, bila tuan-tuan baca masalah, tuan-tuan dengar masalah tu tadi, jangan sekali-kali duk asal benda tu, orang tu buat, orang ni buat, orang tu buat. Tak. Kita kena sedar kita berkemungkinan nanti kita berisiko juga untuk buat macam tu. Ataupun kita kena ambil peranan, jangan buat benda yang tak dibenarkan seperti itu. Kita yang duduk kena faham diri kita. Jangan kita duduk tuding ke arah orang lain. Sebab hakikatnya yang nak membawa kepada syurga adalah perkara baik yang kita lakukan kerana Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bukan kerana makhluk, bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana terpaksa, bukan juga kerana kita
ada masa, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa yang selalu kita sebutkan seawal-awal syukur adalah kamu bersyukur kerana kamu mampu bersyukur. Antara orang yang selalu silap berkenaan dengan ibadat syukur ni, dia suka syukur atas nikmat, dia jarang syukur atas pemberi nikmat. Dia jarang bersyukur dia tu jadi hamba Allah, dia jarang bersyukur. Sedangkan seawal-awal syukur tu kena bersyukur sebab kita boleh bersyukur. Tapi ramai orang tertinggal benda ni, termasuklah diri yang bercakap. Selalu kita terlupa, kita syukur dengan nikmat yang kita dapat je. Alhamdulillah atas makan, alhamdulillah atas gaji, alhamdulillah atas isteri, alhamdulillah atas anak yang kita dapat. Semua nikmat. Tetapi kita lupa seawal-awal perkataan syukur itu adalah dimaktubkan untuk alhamdulillahi rabbil alamin, untuk Tuhan sekalian alam, bukannya untuk nikmat yang ada di alam itu, tetapi untuk Allah Tuhan sekalian alam. Baik, moga-moga takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kita berhenti pada tajuk yang kedua di muka surat 127 dalam kitab Madza Yani Intimail Islam, pustaka Darussalam. Dan insya-Allah kalau ada kekasaran bahasa tu geri bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil Nabi SAW, al-qadru khairi wa syarri minallah, perkara baik dan buruk semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu kata Nabi SAW, al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan, manusia tak dapat lari daripada silap dan lupa. Justru kalau ada kekasaran, kesilapan, kekhilafan dan sebagainya, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung semah, mohon maaf sudah diberi. Kalau ada silap dan salah, akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aquli qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tadi sahabat kita ada maklumkan di luar sana nanti ada barang makan, ada makanan yang disediakan. Dia mention dekat saya bihun Singapura. Jom tuan-tuan. Tapi vaksin dah kot bihun tu pun, sebab masuk Malaysia kan, bihun Singapura. Tuan-tuan minta jemput untuk dapatkan seorang satu dalam bekas plastik beg warna hijau. Beg warna hijau, insya-Allah. Moga-moga takat tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.